Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan artikel yang bertajuk Amalan Terbaik dalam Reka Bentuk Aplikasi M Pembelajaran untuk 7th World Conference on TVET, The Future of Work and Learning in Digital Transformation, Work TVET 2020. Saya Marlina binti Muhammad. Aplikasi e-pembelajaran atau pembelajaran dalam talian adalah topik yang sangat luas. Artikel ini akan membincangkan amalan terbaik dalam reka bentuk pembelajaran secara atas talian supaya dapat memberikan pengalaman pembelajaran terbaik kepada pelajar. Kebelakangan ini terlalu banyak aplikasi e-pembelajaran dihasilkan bagi membantu proses pembelajaran supaya mudah dicapai pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. So, pelajar begitu teruja kerana akses kepada bahan pembelajaran tidak lagi terhad kepada bahan bercetak. Hasil kajian mengenai keberkesanan pembelajaran atas talian pula menunjukkan dapatan yang tidak selari. So, ini disebabkan oleh kebanyakan aplikasi yang dibangunkan tidak menitik beratkan reka bentuk yang berkesan. Jika aplikasi yang dibangunkan tanpa mengikut ciri-ciri reka bentuk aplikasi e-pembelajaran yang berkesan, so adalah mustahil untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna kepada pelajar. So, pengenalan. Terdapat banyak aplikasi e-pembelajaran yang wujud pada hari ini. So, kita ada contohnya aplikasi matematik, pengaturcaraan, matematik untuk kanak-kanak dan sebagainya. Untuk artikel ini, M pembelajaran adalah merujuk kepada aplikasi mudah alih untuk tujuan pembelajaran, iaitu program komputer atau aplikasi perisian yang dibangunkan dan dipasang pada peranti mudah alih seperti telefon, tablet atau peranti mudah alih yang lain bertujuan untuk mempelajari sesuatu kursus atau cabang ilmu. Terdapat beberapa kelebihan aplikasi pembelajaran, iaitu yang pertama, pembelajaran tanpa had, iaitu 24 jam akses kepada sumber dan pengetahuan yang tiada batasan dan maklumat tidak terhad kepada buku sahaja. Kedua, kos untuk mendapatkan ilmu pengetahuan menjadi lebih rendah kerana banyak kursus yang boleh dipelajari tanpa perlu berdaftar atau menyertai mana-mana pusat latihan atau institut pendidikan. Oleh itu, pelajar boleh belajar banyak perkara tanpa membayar sebarang yuran pengajian. Ketiga, permintaan yang tinggi dari pelajar terhadap aplikasi pendidikan kerana menepati cara pembelajaran masa kini. Pertumbuhan pasaran aplikasi pembelajaran datang dari segmen pendidikan tinggi. Institusi pendidikan tinggi semakin banyak menggunakan aplikasi pembelajaran pendidikan untuk penilaian, pengedaran kandungan pendidikan, perkongsian jadual dan aktiviti lain. Dan pembelajaran secara atas talian juga memberikan fleksibiliti yang tinggi kepada pelajar. Namun begitu, terdapat juga cabaran dalam menggunakan M pembelajaran. Cabaran yang terdapat dalam aplikasi M pembelajaran boleh mengganggu penguasaan ilmu pengetahuan dan menyukarkan penyelesaian tugasan. So, antaranya ialah cabaran saiz skrin yang kecil, gangguan dari persekitaran, kehilangan sambungan internet dan juga penggunaan beban kognitif yang tinggi. So, saiz skrin yang kecil menghadkan jumlah kandungan yang boleh dilihat pada satu-satu masa. Jadi, pelajar akan menggunakan lebih ruang ingatan untuk mengingat maklumat yang baru sahaja dilihat. So, kajian menunjukkan keadaan ini menjadi lebih sukar apabila ia melibatkan subjek atau kursus yang lebih kompleks. Contohnya matematik. So, oleh kerana beban kognitif yang lebih tinggi telah digunakan untuk memastikan pembelajaran menggunakan peranti mudah alih, maka beban kognitif yang tinggal untuk memahami subjek atau kursus menjadi berkurangan.
Walaupun cabaran-cabaran ini tidak boleh dihapuskan sama sekali, namun ia boleh diatasi. Oleh yang demikian, bagi memastikan aplikasi pembelajaran memberikan kesan pembelajaran yang bermakna, menarik dan berkesan, aspek reka bentuk adalah sangat penting dan perlu diberi perhatian. Reka bentuk yang perlu ditekankan ialah reka bentuk antarmuka, isi kandungan dan juga interaksi. Namun, dalam artikel ini hanya amalan baik untuk reka bentuk antarmuka sahaja yang akan dibincangkan. Baik, metodologi untuk kajian ini menggunakan document analysis. So, ini adalah hasil document analysis yang telah dibuat terhadap laman web dan juga buku. Antara laman web yang dirujuk adalah Nielsen Norman Group, Interaction Design Foundation, e-learning industry, iaitu website yang pioneer ataupun yang leading dalam user experience dan user interface. So, ini adalah dapatan amalan terbaik reka bentuk antarmuka aplikasi. Yang pertama ialah meminimumkan beban kognitif. Okey, sebelum itu, perbezaan antara aplikasi yang berkualiti dan kurang berkualiti adalah berdasarkan kualiti pengalaman pengguna atau user experience. Pengguna mengharapkan sesuatu aplikasi yang digunakan menyediakan semua perkhidmatan, masa memuat naik dan turun yang cepat, kemudahan semasa penggunaan dan keseronokan semasa berinteraksi. So, jika sesuatu aplikasi tersebut ingin berjaya dan menarik perhatian pengguna, UX perlu diambil kira bukan hanya sebagai sebahagian dari aspek reka bentuk yang kecil, tetapi komponen penting dalam strategi pembangunan produk atau aplikasi. So, hasil analisis terhadap dokumen dan juga website antara amalan yang baik yang boleh diterapkan dalam reka bentuk antarmuka M pembelajaran adalah yang pertama, meminimumkan beban kognitif. So, beban kognitif merujuk kepada jumlah penggunaan otak atau minda yang diperlukan untuk menggunakan aplikasi. So, otak manusia mempunyai kuasa perprosesan yang terhad dan apabila aplikasi menyediakan terlalu banyak maklumat sekaligus, ia mungkin dapat membebankan otak dan membuatkan pengguna cepat berputus asa dan berhenti dari menggunakan aplikasi tersebut. So, antara amalan baik bagi meminimumkan beban kognitif ialah jadikan arahan mudah. Reka bentuk yang baik adalah jelas atau dipanggil kemampuan affordances. Contohnya dalam reka bentuk produk, bentuk kerusi menunjukkan bahawa pengguna boleh duduk di atasnya. Roda tertikus komputer menunjukkan pengguna boleh memutarkannya dengan jari. So, boleh rujuk artikel saya untuk melihat contoh affordances yang boleh digunakan dalam reka bentuk aplikasi. Baik, yang kedua adalah decluttering ataupun kurangkan berselerakan. Cluttering atau antarmuka yang penuh boleh menyebabkan pengguna dihujani dengan maklumat yang banyak sekaligus. So, clutter adalah musuh utama dalam reka bentuk yang baik. Setiap tambahan butang, imej atau ikon akan menjadikan antarmuka lebih rumit. Memenuhkan antarmuka telah memberikan kesan yang buruk kepada antarmuka desktop. Apatah lagi jika ia berlaku pada antarmuka telefon mudah alih yang mempunyai saiz skrin yang lebih kecil, iaitu limited screen real estate. So, membuang semua yang tidak perlu dalam antarmuka aplikasi adalah sangat penting kerana mengurangkan keselerakan dan akan meningkatkan kefahaman terhadap aplikasi. Jika kita lihat pada contoh yang ini, so ikon-ikon yang tidak perlu dikeluarkan daripada aplikasi. So, kita tengok contoh yang kedua. Reka bentuk di sebelah kanan adalah lebih baik daripada di sebelah kiri, iaitu membuang perhiasan yang tidak perlu. Yang ketiga adalah kurangkan tugas, offload task. So, cari alternatif kepada apa-apa dalam reka bentuk yang memerlukan usaha pengguna. Contohnya seperti memasukkan data, membuat keputusan. Contohnya dalam sesetengah kes, penggunaan semula data yang dimasukkan sebelum ini adalah lebih baik dari meminta pengguna menaip semula maklumat yang sama berulang kali atau menggunakan maklumat yang sedia ada untuk menetapkan data lalai pintar, iaitu smart default.
Sekiranya tugas yang ingin disempurnakan memerlukan 4 langkah, dapat diselesaikan dengan mudah dalam 2 langkah sahaja, maka reka bentuk perlu diubah untuk aliran tugas yang lebih pendek. So, antara strategi terkini yang digunakan untuk kurangkan tugas ialah anticipatory design. Seterusnya adalah membahagikan tugas kepada saiz yang lebih kecil. Sekiranya sesuatu tugas mengandungi banyak langkah dan tindakan yang diperlukan dari pengguna, adalah lebih baik membahagikan tugas-tugas tersebut kepada saiz yang lebih kecil. So, prinsip ini sangat penting dalam reka bentuk aplikasi supaya ia tidak memberi banyak kerumitan kepada pengguna pada satu-satu masa. So, salah satu contoh yang baik ialah aliran keluar checkout langkah demi langkah dalam aplikasi e-dagang, di mana mereka bentuk memecah tugas aliran keluar yang kompleks ke dalam proses yang lebih kecil yang memerlukan tindakan pengguna. Yang seterusnya adalah menggunakan skrin yang biasa bagi pengguna, familiar screen. So, skrin biasa adalah skrin yang biasa dilihat oleh pengguna dalam banyak aplikasi seperti Getting Started, What's News and Search Result telah menjadi standard rasmi untuk aplikasi mudah alih. So, jadi ia tidak memerlukan penjelasan tambahan kerana pengguna sudah biasa dengan fungsi skrin tersebut. So, ini membolehkan pengguna menggunakan pengalaman sebelumnya untuk berinteraksi dengan aplikasi tanpa perlu mengambil masa yang lama atau menggunakan beban kognitif yang minimum sahaja. Menggunakan ikon atau butang yang standard dan sering digunakan oleh kebanyakan aplikasi. Contohnya, biarkan butang home kelihatan seperti rumah kecil, butang back seperti anak panah menunjuk ke belakang, dan gunakan teks yang boleh dijelaskan sendiri. Self-explanatory text dan bukannya simbol kreatif tetapi tidak dikenali. Butang home adalah jalan keluar kecemasan utama bagi pengguna. Sekiranya pengguna benar-benar tersesat, butang back pun tidak membantu. Jadi, sediakan pengguna satu klik untuk membawa mereka pulang. Pastikan ia jelas dan segera. Butang back juga penting supaya pengguna dapat kembali semula ke tempat asal sebelum sesat. Jadi, jika pengguna melakukan kesilapan, ia bukanlah satu pengalaman yang mengerikan jika butang back disediakan. Seterusnya adalah minimumkan input dari pengguna. Menaik pada skrin kecil adalah mencabar bagi kebanyakan pengguna. Malah, pengguna cenderung untuk melakukan kesilapan. Keperluan input pengguna yang paling biasa ialah mengisi borang. Berikut adalah beberapa cadangan praktikal untuk memudahkan proses tersebut. Antaranya, memendekkan borang semaksimum mungkin dengan mengeluarkan sebarang medan yang tidak perlu. Aplikasi hanya perlu meminta maklumat dari pengguna. Okey, seterusnya adalah konsistensi. Memastikan elemen dalam antarmuka pengguna seragam. So, elemen reka bentuk mestilah kelihatan dan berkelakuan sama. Ini membantu membuktikan cakapan pengguna mengenai elemen antarmuka adalah betul. Jadi, ia mampu mewujudkan kawalan, sense of control, kebiasaan, familiarity dan kepercayaan, reliability. Platform yang berbeza mempunyai garis panduan reka bentuk antarmuka dan kegunaan yang berbeza. Sekiranya pembangun merancang antarmuka pengguna untuk platform iOS, mereka bentuk perlu membiasakan diri dengan aplikasi iOS dan berusaha untuk mematuhinya. Sekiranya pembangun merancang untuk aplikasi dalam platform Android, mereka bentuk perlu mahir dan merasai pengalaman menggunakan aplikasi Android. So, konsisten adalah kunci dalam memudahkan pengguna. Prinsip konsisten adalah memastikan reka bentuk dan navigasi tetap dan konsisten. Contohnya, sekiranya mereka bentuk meletakkan butang next di sudut kanan atas aplikasi, pastikan butang tersebut kekal di tempat yang sama untuk setiap halaman. Contoh seterusnya ialah sekiranya jawapan yang pengguna terhadap suatu soalan itu betul, akan muncul isyarat hijau. Jangan mengubah ke isyarat berwarna lain untuk soalan atau modul pembelajaran seterusnya. Sebilangan besar pengguna bersetuju bahawa ketika mereka ingin membuat carian, search, mereka mencari bar carian di bahagian tengah atas atau kanan aplikasi kerana ini adalah penetapan yang sering digunakan oleh kebanyakan aplikasi. Baik, kesimpulan. So, amalan baik yang dibincangkan telah dijadikan sumber rujukan pembangun aplikasi, terutamanya aplikasi pembelajaran. So, pandemik COVID telah mengubah landscape pembelajaran.
Pembelajaran merupakan salah satu teknologi yang boleh diaplikasikan untuk menyokong perubahan yang berlaku. Oleh yang demikian, sudah tiba masanya untuk mereka bentuk antarmuka aplikasi pembelajaran dengan user experience yang ringkas dan konsisten. Ia sangat membantu pengguna menggunakan aplikasi, terutamanya pelajar dalam menggunakan aplikasi e-pembelajaran. So, dengan penggunaan strategi reka bentuk dan pengalaman pengguna yang tepat, aplikasi e-pembelajaran dapat mengubah pembelajaran tradisional yang monotonous menjadi pembelajaran yang menyeronokkan, meningkatkan penglibatan dan perhatian pelajar secara interaktif. Malah, muat turun aplikasi juga akan meningkat. So, sekian. Terima kasih.